Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas matematik tahun 4. Minggu ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dengan tajuk tambah dan tolak pecahan. Soalan yang pertama, 9/10 tambah 7/10 tolak 8/10. Minggu ini kita akan belajar operasi bergabung. Dalam satu soalan kita ada operasi tambah dan operasi tolak. Syarat pertama pecahan, untuk menambah atau menolak, pastikan penyebutnya sama. Okey, kalau di sini penyebutnya sama tak? Sama, iaitu per 10. Jadi nanti kita tahu jawapan kita akan per 10. Apa yang kita perlu tambah dan tolak? Di atas sahaja, iaitu pengangka. 9 tambah 7. Okey, kita buat dua soalan dahulu. 9 tambah 7, 16. 16 tolak 8, 8. Boleh tak kita tinggalkan jawapan kita sebegini? Tak boleh, sebab ini bukan dalam bentuk termudah lagi. Jadi kita perlu bahagi dengan sifir 2. Atas bahagi 2, bawah juga perlu bahagi 2. 8 bahagi 2, 4. Per 10 bahagi 2, 5. Jadi jawapan kita ialah 4/5. Pastikan murid-murid tidak lupa untuk menggaris per ini. Seterusnya nombor 2. 2 1/7 tambah 5/7 tolak 2 sama dengan berapa? Sama juga. Mula-mula kita akan semak dulu pecahan ini. Sama tak? Sama. Jadi kita boleh terus tambahkan nanti. Okey. Di sini kita ada 3 nombor. Jadi untuk menyelesaikan soalan ini, cikgu galakkan untuk murid-murid selesaikan 2 dahulu. Yang ketiga ini kita sabar dahulu. Kita simpan dulu dia. Okey, selesaikan 2 nombor dahulu. 2 nombor bulat kena tambah dengan nombor bulat. Dekat sini ada tak nombor bulat? Tak ada. Maksudnya nombor bulat di sini ialah sifar. 2 tambah sifar, 2. Kemudian pecahan tambah pecahan per 7. Jadi sama dah. Per 7. 1 tambah 5, 6. Okey, yang ini nak buat apa? Yang ini tulis semula. Jangan lupakan dia. Kita suruh dia sabar sekejap je. Sekarang kita dah boleh selesaikan. Nombor bulat tolak dengan nombor bulat. 2 tolak 2, sifar. Jadi, kita tinggal jawapan kita 6/7. Cikgu nak ingatkan lagi sekali, sebelum kita menyelesaikan pecahan kita, pastikan kita semak dahulu. Kalau penyebut sama, barulah kita boleh tambah. Seterusnya nombor 3. 3/10 tolak 1/5 tambah 1/2. Syarat yang pertama, untuk menambah atau menolak pecahan, penyebut mesti sama. Penyebut di bawah mesti sama. Kalau dekat sini sama atau tidak? Tidak. Jadi kita nak buat macam mana? Kita perlu samakan penyebut dahulu. Di sini cikgu akan gunakan cara untuk kita menyamakan penyebut dengan melihat nombor terbesar. Nombor terbesar di sini ialah 10. 5 darab apa boleh jadi 10? Darab 2. Ingat ya, bila bawah darab 2, atas juga darab 2. Sekarang 2. 2 darab berapa boleh jadi 10? 2 darab 5. Jadi kita boleh selesaikan
3/10 kita tak ubah. Tulis semula, tolak 1 darab 2, 2. 5 darab 2, 10. Tambah 1 darab 5, 5. 2 darab 5, 10. Okey, sekarang kita dah dapat penyebutnya semua sama. Jadi, bila kita menambah atau menolak, penyebutnya tetap sama, 10. Apa yang kita perlu selesaikan sekarang ialah di bahagian atas ini. 3 tolak 2, 1. 1 tambah 5, 6. Okey, kita cek dulu jawapan kita. Adakah dalam bentuk termudah? Belum lagi. Jadi, kita perlu bahagi dengan sifir 2. Ada yang tanya cikgu, macam mana cikgu tahu bahagi dengan sifir 2? Okey. Kalau yang dah hafal sifir, bagus. Kalau yang belum hafal sifir, kamu boleh cari dekat dalam sifir ini, sifir berapa yang ada jawapannya 6 dan 10. 6 dan 10. Sifir apa yang ada 6 dan 10? Okey, ini ada 6, ini ada 10. Kalau sifir 3 ada 6 sahaja, 10 tak ada. Jadi sifir 3 kita tak boleh gunakan. Kita akan bahagi dengan sifir 2. 6 bahagi 2, 3. 10 bahagi 2, 5. Jadi jawapan kita 3/5. Seterusnya nombor 4, 9 tolak 2, 2/3 tambah 1/4. Jika murid-murid jumpa ada 3 nombor, pastikan apa yang kita jumpa, operasi apa yang kita jumpa, itulah yang kita akan buat dahulu. Kalau di sini kita jumpa tolak, kita perlu tolakkan dahulu, kemudian baru kita akan tambahkan. Cikgu nak pesan, elakkan untuk murid-murid buat belakang dahulu, buat tambah dahulu, dah dapat jawapan, baru murid-murid tolakkan. 9 tolak jawapan itu. Dinasihatkan untuk elakkan cara sebegitu supaya jawapan kita tidak salah. Ingat ya, operasi apa yang kita jumpa di hadapan, itulah yang kita akan buat dahulu untuk tolak dan tambah. Okey, kita ada 3 set nombor. Kita akan buat 2 dahulu. Yang ketiga ini kita buat apa? Sabar. Okey, kita buat 2 dahulu. Nombor bulat tolak nombor bulat. 9 tolak 2. Boleh macam tu? Tak boleh ya. Sebab di sini kita ada nombor bulat dan pecahan. Jadi kita nak buat macam mana? Kalau tambah tak apa. Kalau contoh 9 tambah 2. Kita boleh tambah nombor bulat. 9 tambah dengan 2. Jadi 11 nombor bulat kita. Itu boleh kalau tambah. Kalau tolak tidak boleh. Kalau di sini ada nombor bulat dan pecahan, 9 juga perlu ada nombor bulat dan pecahan. Jadi yang ini yang kita perlu pecahkan. Macam mana nak pecahkan? Okey, 9 sama dengan 8 tambah 1. 8. 1 ni kita nak ambil penyebut apa? Ini. Penyebut 3. 3/3. Jadi 8 3/3 tolak 2 2/3 tambah 1/4. Pastikan 1/4 ini murid-murid tulis. Kalau tak tulis nanti kita lupa. Jangan tinggalkan dia ya. Okey, sekarang kita lihat nombor bulat dan pecahan. Nombor bulat dan pecahan. Okey, baru kita boleh tolakkan. 8 tolak 2, 6. Sekarang pecahan pun penyebut yang sama. Kita boleh tolakkan. 3 tolak 2, 1. Jadi 6, 1/3 baru tambah pecahan yang ketiga ini. 1/4. Lihat di sini,
Penyebutnya tak sama. Ini 3, ini 4. Jadi kita perlu samakan penyebut dahulu. Kita sediakan sifir 3. 3, 6, 9, 12. Okey. Yang ini penyebut 4, jadi sediakan sifir 4. 4, 8, 12. Okey, dah jumpa tak nombor yang sama? Jumpa yang ini, 12. Jadi kalau sifir 3, 3 kita perlu darabkan 1, 2, 3, 4. Tempat yang keempat. Jadi 3 darab 4. Di sini 4 darab 3. 3 darab 4. 4 darab 3. Sama dengan 6. 1 darab 4, 4 per 12. Tambah 1 darab 3, 3 per 12. Sama dengan 6 tambah, tak ada nombor bulat, jadi tetap 6. 6 tambah sifar, 6. Okey, sekarang penyebut dah sama, kita tulis semula penyebutnya kerana penyebut tidak berubah. Apa yang berubah di atas ini? 4 tambah 3, 7. Okey, adakah ini dalam bentuk termudah? Ya, sebab 7 per 12 tidak boleh dibahagikan dah. Jadi jawapan akhir kita ialah 6, 7 per 12. Seterusnya nombor 5. 5 1 per 4 tolak 1 2 per 3 tambah 1 per 2. Untuk soalan ini, cikgu nak tunjukkan kita menukar semuanya dalam pecahan tak wajar, kemudian baru kita tolak atau tambah. 5 1 per 4. Macam mana kita nak tukarkan ini ke dalam pecahan tak wajar? Darab. Bawah darab, atas tambah. Jadi 5 1 per 4 sama dengan 4 darab 5 tambah 1 per tetap sama 4. Jadi 4 darab 5 20 tambah 1 21. 21 per 4. Seterusnya, nombor bercampur ini 1, 2 per 3. Kita nak tukarkan kepada pecahan tak wajar. Bawah darab 3 darab 1. Atas ini kita tambah 2 per tetap sama. Jadi 3 darab 1 3 tambah 2 5. 5 per 3. Nombor yang ketiga ini 1 per 2. Kita dah tak perlu ubah. Jadi tuliskan semula. Okay, seterusnya, cuba lihat penyebutnya. Adakah sama? Tak sama lagi. Jadi kita perlu samakan penyebut itu dahulu. Penyebutnya 4, kita sediakan sifir 4. Penyebutnya 3, jadi kita sediakan sifir 3. Dan yang terakhir, penyebutnya 2, kita sediakan sifir 2. Jadi kita dah jumpa dah nombor yang sama? Ya, iaitu nombor 12. Ini tempat yang ketiga, jadi 4 darab 3, 3 darab 4, 2 darab 6. Pastikan kalau bawah darab 3, atas juga darab 3. 21 darab 3, 63 per 12 tolak 5 darab 4, 20 per 12 tambah 1 darab 6, 6 per 12. Okey, sekarang penyebut dah sama, jadi kita boleh selesaikan pecahan ini. Sekarang penyebut dah sama, jadi kita boleh selesaikan soalan ini. Okey. Seperti yang cikgu dah cakap sebelum ini, pastikan
Bila kita menolak dua nombor ini dahulu. 63 tolak 20. Okey, cari jawapannya dahulu untuk elakkan kecuaian. 3 tolak 0, 3. 6 tolak 2, 4. Dah dapat jawapan, baru kita tambahkan nombor yang ketiga ini. Tambah 6. 3 tambah 6, 9. 4. Jadi jawapan kita ialah 49. Per berapa? Per ini, penyebut ini kita perlu tambah ke? Atau perlu tolak? Tidak. Penyebut kita hanya perlu salin sahaja. 49 per 12. Boleh tak kita tinggalkan jawapan kita dalam bentuk ini? Tak boleh, sebab ini ialah pecahan tak wajar. Jadi kita perlu bahagi untuk mendapat nombor bercampur. 49 bahagi 12. Yang ini kita bahagi dengan sifir 12. Jadi kita sediakan sifir 12. 12, 24, 36, 48. 49 bahagi 12. Ada tak? Tak ada. Yang paling hampir ialah 48, iaitu tempat yang keempat. 4 di atas tolak 48. 9 tolak 8, 1. Jadi bila kita selesaikan bentuk bahagi kita ini, daripada atas kita pusing arah jam 4, 1 per 12. Jadi jawapan kita ialah 4, 1 per 12. 1 per 12 ialah dalam bentuk termudah. Jadi kita boleh tinggalkan jawapan akhir kita seperti ini. 4, 1 per 12. Okey murid-murid, sampai sini sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Kita dah buat sama-sama soalan nombor 1 hingga 5. Seperti biasa, soalan selepas ini ialah kerja rumah untuk kamu cuba sendiri. Selamat mengulang kaji pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.